Hai, Assalamualaikum semua. Di sini cikgu ingin berkongsi jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh rakan-rakan daripada kelas 1A dan juga 1K. Okay, jadi tujuan cikgu berkongsi jawapan di sini ialah supaya kita dapat belajar daripada kesilapan ya. Selain daripada kita belajar dengan cikgu, kita belajar dengan buku ya, kita nak tambahkan skill matematik ni juga kita boleh pelajari daripada kesilapan yang kita telah lakukan ya. Dengan kesilapan tu lagi kita akan lebih ingat ya. Kita pernah buat silap, oh rupanya sepatutnya macam ni. Sepatutnya jangan buat macam ni ya. Jadi kita tengok dulu contoh yang pertama yang cikgu ambil daripada kalangan rakan-rakan kita. Okey, soalan di sini dia tiada kesilapan yang besar lah ya. Cuma cikgu ingin tekankan ya supaya pelajar biasakan untuk meringkaskan operasi ya. Okey, contohnya soalan dekat sini ialah negatif 4 ditambah dengan negatif 3 ya. Jadi sebelum kita selesaikan soalan ni kita perhatikan ya. Sebelum ni kita dah belajar operasi tambah. Kalau kita berjumpa dengan operasi tolak, ringkasannya ialah tolak. Jadi seharusnya pelajar patuhilah ya apa yang kita telah pelajari itu. Jadi kita buat ringkasan ya. Campur jumpa tolak, oh kita terus tukar jadi tolak. Ringkasannya tolak. Okay, jadi negatif 4 tolak 3 ya. Kita jangan tulis negatif 4 tambah tolak 3 macam ni. Kita buka kurungan saja ya. Tapi campur dengan tolak tu tiada ringkasan. Okay, jadi selepas tu barulah kita tulis jawapannya di sini negatif 7 ya. Hutang 4, hutang lagi 3 ya. Kumpul banyak-banyak hutang, jadi hutang sekarang dah jadi 7. Ya, begitu juga dengan soalan yang di bawah ni. Soalannya ialah negatif 2 tolak negatif 4. Ya, jadi kawan kita di sini dia just buka saja kurungan tu tanpa membuat ringkasan operasi. Ya, tolak jumpa tolak ni dia tak buat ringkasan. Patutnya tolak dengan tolak ni kita ingat baliklah hari tu kita belajar. Tolak kalau jumpa tolak tanda yang serupa maknanya dia akan jadi positif. Jadi di sini kita perlu tukar positif kat sini. Okey, jadi negatif 2 tambah dengan 4. Okey, apa jawapannya? Ya, hutangnya 2, bayarnya RM4. Jadi kita ada lebihan duit RM2 kan? Jadi jawapan kita itu ialah positif. Positif 2. Jawapan positif ni kita nak letak tanda positif boleh. Kalau kita tak letak pun tak apalah. Okey, jadi soalan yang bawah ni pun sama juga ya. Kesilapannya ialah tidak meringkaskan operasi campur dan tolak di situ. Ya. Nah, seterusnya kita akan pergi ke soalan yang seterusnya ya. Di sini juga kesilapannya kesilapan kecil lah ya. Kesilapan kecil negatif 5 tolak negatif 3. Jadi patut ringkaskan jugalah kat sini. Ya, dah belajar kan? Jadi kita janganlah kita tulis negatif 5 tolak 3. Kita tak nak tulis macam ni ya. Jangan tulis macam ni. Kita terus buat ringkasan negatif 5 tambah 3. Okey, jadi hutangnya 5, bayarnya 3. Jadi kita ada lagi hutang 2. Ya. Okey, so ini soalan yang ini. Dan okey, saya jumpa lagi ada kesilapan kecil ya. Ini ialah soalan melibatkan operasi bahagi. Negatif 12 bahagi 3. Okey, tiba-tiba dekat langkah yang kedua tanda negatif yang kat depan tu hilang. Ya. Lepas tu dekat bawah pula jawapannya terus positif. Jadi itu pun kesilapan besar tu, ya. Jadi kita jangan hilangkan dia lah. So negatif 12 bahagi 3 ni kita tengok nombor 12 kita bahagi dengan 3 jawapannya 4. Okey, betul. Okey, kemudian kita dah belajar hari itu operasi bahagi kan. Kalau negatif dibahagi dengan nombor positif, jawapannya ialah negatif. Dia serupa macam darab. Kalau darab pun sama negatif, darab, positif, jawapannya negatif. Yang akan menghasilkan jawapan positif ni ialah kalau positif bahagi positif ataupun negatif bahagi negatif. Barulah dia akan menghasilkan jawapan positif. Kalau dia ada tanda yang berbeza, jawapannya mesti akan dapat negatif. Jadi di sini, step yang kedua ni tak payah pun tak apa. Jadi kita terus tengok, oh ini nombornya negatif, ini nombornya positif. Jadi jawapannya mestilah negatif. Berpandukan yang ini. Negatif bagi positif. Negatif bagi positif. Jawapannya ialah negatif. Okey. Baik. Okey, kita sambung pula soalan yang seterusnya ni. Okey, soalan ni dah melibatkan operasi darab dan juga ada operasi campur.
dan juga dia ada kurungan lah. Okey, jadi semasa di sekolah rendah saya rasa pelajar dah belajar ya, macam keutamaan menyelesaikan operasi ialah yang pertama dia mesti selesaikan operasi yang ada dalam kurungan. Yang kedua, darab atau bahagi ya, maknanya kita jumpa dululah. Lepas tu yang ketiga, campur atau tolak. Ini pun mana yang kita jumpa dulu. Okay, jadi sekarang ni saya rasa pelajar keliru apabila operasi yang kita nampak kat sini ialah operasi di dalam kurungan tetapi dia duduk di belakang. Ya, jadi pelajar faham ya, kita kena selesaikan dulu operasi di dalam kurungan tu. Okay, tapi walaupun kita kena selesaikan operasi yang dalam kurungan ni, yang dia duduk kat belakang ni, bila kita menulis jawapan, kita jangan letakkan operasi tu pindahkan di ke depan ya, macam yang kawan kita buat ni lah. Ya, tiba-tiba negatif 4 tambah 6 ni dia letak kat depan. Okey, tu salah ya. Kita hanya selesaikan operasi yang dalam kurungan tu dulu, tetapi kita tetap letakkan dia di tempatnya. Jadi bermaksud, step yang kedua ni kita kena tulis juga. Negatif 9 ni kita tulis dulu. Ya, yang dalam kurungan ni dia tetap berada di belakang. Cuma kita kira dia dulu. Itu je. So, negatif 4 tambah 6 kita tahu jawapannya ialah 2. Lepas tu, barulah kita selesaikan operasi darab ni ya. Operasi darab nombor negatif, darab dengan nombor positif, jawapannya ialah negatif. 9 darab 2, 18. Jadi negatif 18 ya. Ini kesilapan di situlah. Okay, kemudian yang bawah ni pun kita cuba tengok soalannya 8 tambah, okay, dalam kurungan ada negatif 4 darab 8. Okay ya, so kawan kita ni dia memang faham lah. Maksudnya dia kena kira operasi dalam kurungan dulu. Tetapi kesilapannya ialah dia memindahkan kurungan tu ke depan. Ya, tak perlu kita pindahkan ke depan. Kita just selesaikan dia dahulu dan kita tetap letak jawapannya tu di belakang. Jadi 8 ni tetap berada di depan. Okey, negatif 4 darab 8 ialah negatif 32. Okey, kemudian kita ringkaskan ya, operasi tambah jumpa tolak. Ringkasannya ialah tolak. Okay, jadi jawapan bagi 8 tolak 32 ya. Ada duit RM8 tapi hutangnya RM32. So, masih ada hutang lagi RM24 ya. Baik, itu soalan yang C ni lah. Soalan yang D ni kesilapannya pun sama ya, memindahkan yang negatif 22 tu ke depan ya. Jadi tak perlu sebenarnya, kita sepatutnya tulis juga negatif 14 tu di depan. Lepas tu yang campur tolak ni ringkasnya jadi tolak. Okay, jadi hutang 14, hutang 22, jadi hutangnya 30. Ya. Jadi kesilapannya tu itu saja ya, cuma bagi kesilapan yang itu je lah. Okey, seterusnya yang ini pula, okey kita tengok ya, ini pun dah melibatkan ada operasi tolak. Ni 15, kemudian 15 ni dibahagi pula dengan negatif 3, lepas tu ada tolak, lepas tu ada tolak 6. Okey, panjang sikit lah. Okay, jadi kita cuba kenal pasti mana dulu yang perlu kita selesaikan. Okey, yang perlu diselesaikan ialah ni operasi bahagi ni. Okey. Okay. Jadi kalau katakan pelajar nak selesaikan yang saya bulatkan merah tu, jawapannya tu kena berada di tempat yang sama. Jangan kita alih dia ke depan. Okay, jadi patut kita kena tulis apa dulu? Kita tetap tulis negatif 12 dulu. Jadi yang tolak tadi kita tak buat apa-apa pun kan. Kita tak libatkan dia pun dalam pengiraan. Jadi kita tulis tolak jugalah. Okey, yang saya bulatkan merah ni, 15 bahagi negatif 3 ni, hasil jawapannya ialah negatif 5 kan. Okay, negatif 5 ya. 15 bahagi 3, 5. Ini nombor positif bagi dengan nombor negatif. Jadi dapat jawapannya negatif. Kemudian yang hujung ni, okay, kita ringkaskan dia. Tolak bertemu tolak ialah tambah. Okay, tambah berapa? Tambah 6. Okay, lepas tu kita teruskan lagi ya. Semakin ringkas dah kita nampak. Okay, ini pun sama. Tolak bertemu tolak. Jadi hasilnya ialah tambah. Okay, so akhirnya dia jadi operasi campur biasa macam ni je kan. Lepas tu kita ringkaskan lah. Negatif 12 tambah 5 ialah negatif 7. Negatif 7 tambah 6 ialah negatif 1. Ya, jadi
itulah ya beberapa contoh soalan ya, jawapan yang telah dikongsikan oleh kawan-kawan kita. Okey, seterusnya yang ini pula, okey, kesilapan nampak kecil tapi dia impaknya besar. Ya, kawan kita ni dia dah betul dah -8 tambah -2, dia buat -8 tolak 2. Tetapi akhirnya dia tak tulis jawapannya -10 tapi dia tulis 10 sahaja. Jadi salah lah. Sepatutnya -10. Okey, yang soalan D ni pun sama. -14 tolak 22 ni sepatutnya -36. Hutang 14, hutang lagi 22. Jadi kumpulkan hutang tu dah ada 36. Jadi kena ada tanda negatif kat situ. Ya, jadi dalam maths ni kalau jawapan akhirnya betul, yang kat tengah-tengah ni salah, dia dah putus dah dia punya pemarkahan. Jadi pemarkahan sampai sini je. Yang sini ke bawah ni dia dah tak kira. Dikira salah sebab kat sini slide kat tengah-tengah ni. Okay, yang ini pun sama, -4 tolak 3. Ya, di situ dia kawan kita dia jawab 7 saja. So salah lah. Patutnya -7. Ya, kalau yang jawapan 7 tu kalau 4 tambah 3. Tapi -4 tolak 3 sepatutnya tulis -7. Tengok ada lagi tak kesilapan? Okey, yang ni pun sama tadi. Yang ni tadi 15 tolak 15 bahagi -3. Sepatutnya jawapannya -5 ya. Jadi negatif jumpa negatif maksudnya di sini letak tambah. Ya, so kat sini ada tambah kat sini. Okey, yang sini pun okey, apa yang cikgu nak ini ialah kesilapan mendarab. Ya, 4 darab 8 sepatutnya 32 tetapi ditulisnya 16. Ya, jadi dah salah. 8 darab -4 darab 8. Okey, jadi kita selesaikan dalam kurungan tu, yang 8 ni tulis je lah. So yang dalam kurungan ni -4 darab 8 ialah -32. Okey, lepas tu kita ringkaskan ni, operasi tambah jumpa tolak maksudnya jadi tolak kan. So jawapannya ialah -24. Nampak kan jauh beza tu? Okey. Ya, jadi soalan yang bawah ni pun samalah ya. Jadi pelajar kan kalau nak selesaikan soalan maths, cikgu sarankan ya supaya jawapan tu dibuat mengikut step macam yang cikgu buat ni ke bawah ke bawah ke bawah ni ya. Jadi kita nampak yang ini hasil jawapannya ialah yang ini. Yang ini ringkasannya ialah yang ini. Yang ini bila ditambah jawapannya ialah ini. Ya, jangan kita buat macam ni sebaris ya. Sama dengan satu nafas gitu ya. Jadi kita buat ke bawah ke bawah ke bawah step dia kan. Barulah step bagus. Ini pun kita nampak ada kesilapan di box tu. 4 darab 8 ditulis 32 saja. Sepatutnya 4 darab -8. Ni positif. Ya, positif ni negatif. Positif darab negatif ialah negatif. 4 darab 8 ialah 32. Jadi tanda negatif tu mesti ditulis ya. Soalan yang D pun sama, tak ada tanda negatif. G ni pun sama, H ni pun sama ya. Tengok perhatikan nombor tu apa? 15 ni positif, 5 ni negatif. Kan kita dah pelajari kan dalam kelas kita. Kalau ada yang tertinggal boleh juga rujuk dalam buku teks. Okey, yang ini pun sama ya. Yang ini cikgu sarankan ya supaya kalau kita menulis jalan kerja kan dia soalannya -4 campur -4 campur -3 kan. Janganlah terus-terus jawapan. Kita ringkaskan ni kita dah belajar kan. Campur jumpa tolak tu apa benda? Campur jumpa tolak kan sepatutnya ringkasnya tolak. Lepas tu -4 tolak 3 -7. Ya, jadi kita buat step macam tu. Jangan kita buat terus jawapan ya. Kan? -8 campur -2 terus -10. Tak digunakan konsep yang kita telah pelajari tu ya. Jadi cikgu nak lepas ni